الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita sambung tafsir surah Al-Kahfi. Hari ini kita masuk kisah baru daripada 4 kisah besar yang ada dalam surah ini. Kisah yang pertama, kisah Ashabul Kahfi sendiri. Yang kedua, kisah 2 orang sahabat atau 2 orang saudara. Seorang yang kufur kepada Allah dengan kekayaan dia, dan seorang lagi beriman kepada Allah. Kisah ketiga ialah kisah Nabi Musa berguru dengan Nabi Khidir alaihi wassalam. Dan ini kisah keempat, iaitu kisah tentang Dzulqarnain. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yas'alunaka 'an dzil qarnain, dan mereka tanya kamu tentang siapakah Dzulqarnain. Qul, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, sa'atlu 'alaikum minhu dzikra, aku akan bacakan kepada kamu tentang kisahnya, yakni yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran. Baik, sedikit keterangan tentang siapakah Iskandar Dzulqarnain ini. Banyak yang penulis dahulu dan sehinggalah masa kini masing-masing membuat kajian dan penafsiran atas satu individu yang Allah sebut gelarannya Dzulqarnain. Di antaranya ada seorang pengkaji terkenal di India yang bernama Abul Kalam Azad. Pengkaji sejarah, sama ada sejarah itu tempat ataupun individu. Maka katanya Dzulqarnain ini adalah salah seorang raja Parsi yang beriman kepada Allah. Maknanya dia bukan pada zaman awal ni, dia bukan hidup zaman Nabi, maknanya zaman lampau, belum ke Nabi SAW banyak tahu. Dan dia bernama Qawrash, seorang raja yang baik, beriman, dan dia diberi kepandaian dalam mentadbir dan kekuatan. Kekuatan dia itu datang daripada rasa tanggungjawab dia kepada amanah yang dipikulkan ke atasnya. Dan diberi gelaran Dzulqarnain. Dzulqarnain ni dalam bahasa kita maknanya memiliki 2 tanduk, orang yang ada 2 tanduk. Kalau barat, kata mereka melihat maksud 2 tanduk tu memang bertanduk sungguh, hingga mereka buat filem ada orang ada 2 tanduk, raja 2 tanduk. Adapun pengkaji di kalangan ulama Islam melihat bahawa diberi gelaran 2 tanduk itu ialah kerana dia sampai kuasa dia tu daripada tempat terbit matahari sampai tenggelam matahari. Ya, dia lagu tu. Lagu ni maknanya 2 tanduk lah.
orang Arab ataupun tulisan Arab, dia akan sebut Al-Qarnain ni hujung dan hujung. Di tanduk tu dia naik lagu tu, maka matahari pun dia naik dan diturun macam tu. Kerana kita akan baca siri penjelajahannya ke kawasan-kawasan yang diperintahnya, hingga ke tempat yang sangat dalam, dan tempat tu hari ni kita tak jumpa tahu mana. Punya canggih kita dengan satelit, dengan GPS lah, dengan apa bala yang tu ada. Kan hari ni orang nak cari map daripada alat pengesan logam tu. Ada piring batang panjang, dia tekan tit bunyi, dia korek jumpa apa. Lepas tu cari pula dua buah bukit dicantum dan ditutup dengan tembaga besi dan seumpamanya. Sampai hari ni tak jumpa. Subhanallah. Baik, siapa yang tanya ni? Mereka tanya kamu. Siapa yang tanya ni? Yang tanya ni adalah orang-orang Yahudi. Sama juga, dia memang depa suruh Nabi, depa suruh orang Quraisy tanya Nabi 3 benda. 2 dia jawab, 1 dia tak jawab. Kalau macam tu dia Nabi. Tanya tentang Ashabul Kahfi, dan tanya tentang Zulqarnain, dan tanya tentang ruh. 2 soalan itu Allah muatkan dalam surah ini. Soalan yang ketiga, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka tanya kamu tentang ruh, beritahulah mereka bahawa ruh urusan Tuhan aku, bukan urusan aku. Hal selok belok berkenaan dengan benda ghaib bukan di bawah pengetahuan aku, kecuali jika Allah beritahu. Nah, baik, qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra, aku akan bacakan kepada kamu kisahnya. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami berikan kepadanya di atas bumi ini sultanan, kuasa. Makkanna maknanya kami milikkan kepadanya kuasa sebagai pemerintah, dan qudrah, kemampuan untuk menguruskan kuasa dia tadi. Dia 2 benda beza. Ada orang yang berkuasa tapi dia tak boleh urus, dia tak reti urus, macam kelewang, rosak negara dia, teruk rakyat dia. Tapi kuasa dia ada, tak mau lepas. Dia nak pertahan tu lah. Tapi dalam mengurus kuasa tadi, dia tak lepas habis. Ni Zulqarnain, dia ada kuasa yang cukup hebat dan mampu mengurus dengan baik. Dan kami berikan kepadanya setiap apa yang dia perlukan dalam menjaga kerajaan dia. Dan Allah beri kepadanya jalan untuk dia sampai kepada apa yang dia nak. Dia nak buat apa pun, Allah bagi kemampuan dekat dia untuk dia mampu buat demi maslahat orang ramai. Masya-Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Dia nak jadi orang yang Allah mudahkan urusan ni, dia kena dahulukan urusan Allah. Itu je. Pada saat para khulafa yang memerintah pada zaman Bani atau khilafah atau empire Umayyah atau Umayyah, hidup dalam kemewahan, membina istana yang megah, tersergam indah. Sedang di sana ada kemiskinan, ada yang kelaparan,
alasan mereka pelan-pelan nak buat atau apa saja. Maka lihat bagaimana apabila salah seorang di kalangan pemerintah mereka, iaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, menjawat jawatan khalifah, tempoh dia perintah hanya 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. Kerana dia cukup takut kepada Allah, sangat bimbang akan tanggungjawab jawatan dia, 2 tahun 8 bulan dia boleh perintah dengan cukup baik. Dia mengangkat kemiskinan, bahkan memenuhkan jiwa rakyatnya dengan rasa cukup, sehingga mereka tak meminta-minta, sehingga harta di Baitul Mal melimpah ruah, tak ada siapa pergi pohon zakat. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Khalifah ni tak ambil gaji dia, barang kemas bini dia yang dihadiahkan oleh raja-raja, pembesar-pembesar yang ketika itu pak mertua dia jadi khalifah. Abdul Malik bin Marwan jadi khalifah. Dia kahwin dengan anak Abdul Malik ni, nama Fatimah, menantu khalifah. Jadi bila mai barang kemas, permata, zamrud, apa semua, rantai lah, kalung, dia akan bagi ke anak perempuan dia. Lalu suami ni kata, kalau kamu nak terus bersuamikan aku, maka letakkan semua hadiah-hadiah yang kamu dapat dari ayahmu di Baitul Mal. Isteri kata, bukankah itu hak aku kerana aku dapat hadiah ayah bagi? Dia kata, kalau ayahmu bukan khalifah, orang nak bagi dah kat kamu. Tu ada unsur rasuah. Dan kalau pak hang bukan khalifah, siapa nak hadiah kat hang ni? Permata merah jambu lah, 24 juta. Siapa nak bagi? Kerana ada kuasa dapat. Terus isteri dia kata, baik, letak. Dia ambil gaji dia sehari hanya 3 dirham saja. 3 dirham lah. Bahasa kita 3-40 ringgit lebih tu. Khalifah kaya, kerajaan dia bukan miskin. Baik itu rakyat dia pun bersifat qanaah, rasa cukup. Orang mai cari nak bagi zakat tu tak apa, kami boleh dah, lepas dah. Sehingga Imam As-Suyuti ditulis dalam kitab dia Tarikh Al-Khulafa, sepanjang pemerintahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, serigala pun jadi baik. Serigala pun tak terekam kambing orang dalam tempoh tu. Sehingga suatu hari tiba-tiba ada seorang pengembala yang tinggal di Khurasan. Khurasan ni di Iran hari ni. Kambing dia riau dalam kandang. Dia keluar pergi tengok, ada serigala tokak. Dia kata, aku yakin bahawa khalifah ni telah meninggal dunia. Ya Allah, dia pun jauh. Dia bukan macam hari ni buat sidang media semua tahu. Jauh tak nak sampai berita khalifah wafat, jauh. Tapi dia rasa, aku rasa khalifah ni mati dah. Sebab apa? Serigala kembali makan kambing-kambing kami. Tu dia. Ini bukan serigala baik, orang jadi serigala. Kira orang nak tokak lah. Pantang ada lubang kira buat duit dia. Ya Rabb. Tengok dia tangkap scammer. Dia seorang-seorang dia tak boleh jalan. Dia kena ada penguat kuasa hak duk buka jalan dekat dia. Malang orang yang diberi amanah untuk mencegah penjenayah jadi penjenayah dan pembela penjenayah. Punya kaya. Tuan-tuan tengok badan dia besar mana. Dia boleh panjat tembok macam mana. Kita boleh serat, terlepas. Keluar-keluar pada tahanan SPRM. Macam lah dia ada sayap lah kot. Duit banyak. Kereta bersusun ni tak tahu biji ni. Puas lah. Kita kiamat 2 kali tak ada nak beli. Kerja murah. Ya Rabb.
Ala kulli hal. Baik. Fa atba'a sababa. Lalu satu hari dia keluar ambil jalan ke arah barat. Atba'a sababa ni maknanya dia meneruskan perjalanan. Ni tugas penguasa. Dia bukan duduk di istana, duduk dalam pejabat, tunggu orang main buat laporan sahaja. Walau boleh sekali-sekala dia buat lagu tu, tapi dia kena meronda. Ya, dia lantik pegawai dia lantik pembantu dia lantik wakil-wakil untuk urus, tapi dia tak boleh merasa cukup dengan yang tu. Oh, tak apa, saya ada wakil saya datang tu, saya ada pegawai saya situ, saya ada pengarah saya. Betul. Tapi kena pi. Kira kerja dia meronda setiap hari. Siapa ada jawatan ni, dia kerja dia meronda, bukan melancung. Kalau melancung lagi banyak dari meronda ni, teruk. Saya pernah kata kat sahabat jadi YB. Dia kata YB satu penggal 5 tahun ni, YB kena sampai semua masjid yang ada dalam dun YB. Semua masjid kena, paling kurang hari Jumaat sekali lah panjang menjawat jawatan. Ya, masjid pun banyak, mereka pun ada program lain juga, tapi di masjid itulah orang paling ramai main waktu Jumaat. Ambillah kesempatan untuk menyampaikan apa yang patut, hasrat kerajaan untuk mewujudkan apa yang mereka atur. Kena 5 tahun kot. Dia ada berapa ratus hari, 360 hari kali 5. Masjid ada berapa satu dun? Ni dun apa? Duduk dalam dun apa ni? Lunai. InsyaAllah kot. Okey, rakyat mai kot. Maknanya kena mai. Surau masjid kena mai. Orang tak main masjid, main mana? Nak abang kata apa? Besar sangat kawasan. Tak besar lah. Kalau tak larat, tak usah ambil jawatan. Yang tu je. Kalau tak dan, tak usah. Orang pilihan raya ambil Sabah hampa pi, bukan tempat hampa pun. Bukan tempat hampa pun. Tapi, ni tanggungjawab kami nak bagi menang lah. Okey, pi. Ni tempat hampa, kena mai. Kenapa? Allah akan tanya. Penguasa dahulu mereka ronda, memang ronda sungguh. Ni Zulkarnain dengan kuasa dia, dengan kerajaan dia ronda. Mula dia pergi ke arah barat. Hatta idza balagha maghrib asy-syams, sehingga apabila dia sampai tempat terbenamnya matahari, iaitu di hujung negara barat, bilad al-Maghrib atau al-Gharb. Dia dapati wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma. Dia dapati matahari itu tenggelam di satu tempat yang ada sungai, dan sungai itu dasarnya atau tanahnya berwarna hitam. Ini menjadi satu kerahsiaan Al-Quran, bahawa Al-Quran tak akan menyebut nama tempat dengan pasti kecuali beberapa tempat. Beberapa tempat. Macam kita baca Ashabul Kahfi, mereka pergi masuk dalam gua. Allah cerita tak gua tang mana? Tak, bukan yang penting tu tempat tu tang mana. Dan dia bukan kitab geografi, walaupun ada unsur-unsur geografi. Kerana Allah tak mau orang kalut cari tempat tang mana, tempat tang mana. Siapa Dajjal? Orang duk kata di segitiga Bermuda, segitiga Bermuda. Dajjal duduk dalam rumah kita hari ni. Dia duduk dalam handphone kita. Dia duduk dalam TV kita, dalam bistro kita. Hak duk gegak mana ni. Tua dah pun duk nak lagi
menyanyi, make up lah apa semua. Itu unsur-unsur Dajjal yang dah hidup di kalangan kita. Terus ada buat kajian lah, teruk-teruk hantar pengkaji pergi cari mana. Ya, barat saya ada tengok satu dokumentari di Popi ke yang nama dia Segitiga Bermuda tu. Tang tu banyak kapal tenggelam dia kata. Depa selam cari bangkai kapal apa semua, cari kepelikan apa hak duk tarik kapal ni. Kita biarlah Dajjal tu duk. Sungguh ke ada tang tu atau tidak, tapi kena jaga diri daripada fitnah. Tu yang Nabi suruh doa, selamatkan diri daripada fitnatid Dajjal. Apa-apa ujian pembohongan yang dibawa oleh Dajjal. Baik, satu tempat ada sungai, kerana matahari bila turun tentulah di sebalik ayam. Dia bukan terjun ayam lah, kerana bumi ni bulat, jadi dia turun tu orang kata kita duduk tepi pantai nampak matahari tu duduk hilang turun tu, kerana dia pusing kono balik. Tapi kira hujung lah tu, hujung bagi dia, kerana dia tak boleh pi dah. Baik, wa wajada indaha qauma, lalu dia jumpa di tempat itu satu kaum yang mereka ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kami pun kata kepadanya, ya Dzal Qarnain, kami kata ni, tuan-tuan umpan dirahmati Allah, qala dalam bahasa Arab, qala ni bagi tiga makna. Satu, qala kata, berkata. Yang kedua, qala tidur pada waktu tengah hari. Qailulah dia panggil tu. Qailulah, tidur sebentar pada waktu tengah hari. Memang kajian yang dibuat sangat hebat. Baru ni ada seorang doktor dia buat satu video, diterang berkenaan dengan tidur 30 minit sebelum zuhur. Dia cadang buat di sekolah untuk budak-budak terutamanya. Tidur 30 minit sebelum zuhur ni dia bagi satu tenaga yang lain. Dah sebab ya orang Islam dia kena bangun awal tahajud. Dia kena bangun awal. Sebelum subuh dia bangun dah, dia tahajud. Ada yang tahajud 1 jam, 2 jam, ada yang 3 jam, masya-Allah. Kemudian sampai tengah hari ni lama lah, maka dia kena berehat sebentar. Dia akan dapat satu tenaga untuk dia terus pula hari dia sampai malam. Dan orang ni dia tak akan tidur terlajak waktu malam. Tu kehebatan dia. Kira ke-4 ke-5 tu dia kira nak bangun dah, masya-Allah. Tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan ada yang mencuba dan rasa benda tu. Dan saya selama duk mendampingi sebahagian guru kami, di antaranya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, dia cukup ambil berat tidur tengah hari. Lepas tu bila malam dia kuat mengarang. Kitab-kitab dia masya-Allah tersebar rata orang guna. Yang ketiga, qala adalah isyarat, memberi isyarat. Kalau kita kata qulna, kami kata wahai Dzul Qarnain, itu seperti wahyu. Maka Dzul Qarnain bukan nabi. Maka qulna, kami bagi isyarat dan ilham kepadanya bahawa wahai Dzul Qarnain, sama ada kamu azabkan mereka atau kamu berlaku baik pada mereka, terhadap mereka. Yakni kampung hak dia pi tu, dakwahlah mereka kepada Allah. Jika mereka enggan dan menentang kamu antara dua pilihan. Sama ada engkau perangi mereka sehinggalah mereka tunduk kepada kuasamu dan kepada tuntutan agama, atau kamu berbuat baik dengan memberi tempoh pelan-pelan
Ni halnya orang yang ada kuasa. Ya, orang ada kuasa ni, dia ada ihsan dan dia ada hak. Dia kena gubal undang-undang, dia kena buat undang-undang. Tapi undang-undang tu sama ada kalau dia jalankan tu hak dia. Ni peruntukan sekian fasa berapa apa semua, atau dia ada ihsan. Kan? Tengoklah kadang-kadang yang curi tu tak ada apa sungguh. Hak tak boleh bayar rumah bulanan tu, memang tak ada duit sungguh. Covid lah apa, hilang pekerjaan, yang duk berniaga di pasar malam tak boleh ada pasar malam. Kesian kat mereka. Kawan-kawan saya di Pulau Ketir ramai berniaga pasar malam. Pi duk penjuru tu sagi bandaran. Pi duk rata dia pergi. Sebab apa? Tak ada tempat untuk mereka bertapak berniaga. Tidak, seminggu 2 kali 3 kali berniaga memang meriah lah. Petang turun, malam balik, habis apa yang dia berniaga. Jadi dia ada hak yang dia boleh ambil, atau dia ada ihsan. Tengok kata tak apalah, memang tak boleh sungguh. Okey, bagi tahu kat bank. Yang mana bank ni memang duit banyak, bilion-bilion dia ada. Abang Zat dia ni bagi tempoh Zat. Depa ni yang gaji tak menentu ni bagi tempoh Zat, terus bayar lagi ke anjal kan ke lagu mana. Itu nama dia ihsan. Inilah yang Allah nak ajak kita daripada Al-Quran. Allah kata, wahai Zulqarnain, imma an tu'azzib, sama ada engkau perangi mereka, itu kuasa kamu, hak yang ada di tangan penguasa. Wa imma an tattakhidha fihim husna, atau kamu berlaku ihsan kepada mereka. Tangguh Zat, cerita lanjut, tinggal Zat salah seorang pegawai kamu yang pandai terang hurai tentang selok-belok agama, bagi mereka ni akhirnya dengar dan patuh beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, lalu dia ambil keputusan, katanya, amma man zalama, adapun orang yang zalim, iaitu dengan berterusan atas kekufuran, bahkan merancang untuk menghunus senjata berperang, fasawfa nu'adzibuh, kami akan perangi dia. Thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra, kemudian bila dia kalah, dia mati, dia akan dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhannya azabkan dia pula di akhirat nanti dengan azab yang sangat pedih. 2 kali kena. Lah ni pengambil hentam, nanti bangkit depan Allah pun kena lagi. Tu kau nak bagi orang takut, bagi takut sungguh. Jangan hari ni kemas kita, esok orang komplain, tak apa. Tak boleh. Orang main kita. Belum buat keputusan, fikir, kaji, tanya semua orang-orang dalam bidang tu. Ni nampak macam mana ni? Nak jalankan ke, nak hentikan? Contoh macam sekolah kan, berhenti ke jalan? Berhenti ke jalan? Ambil satu keputusan setelah berbincang dengan pakar kesihatan, dengan apa semua. Okey, baik, keputusan dia macam ni. Jangan tutup semua sekolah yang mana dibimbangi, ada kontak rapat dengan yang pernah hadir mana-mana tempat ada sakit Covid. Okey, bagi tutup Ustaz. Taklah jadi budak terabai daripada pendidikan. Nak suruh online ni tahu mana ya? Ni nah, online apa dia kali main game, lalu itulah anak kita. Tak tengoklah muka cikgu, dia tengok game dia. Baik. Wa amma man amana, dan ada pun orang yang beriman, wa amila salihan, dan berlaku baik, beramal dengan amal yang baik, falahu jazaa'anil husna, baginya kebaikan sebagai balasannya.
Siapa buat baik, Allah balas baik. Dunia pun dapat kebaikan, akhirat apatah lagi. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan menyuruh orang-orang kami memudahkan segala urusan hidup dia. Nak minta apa kita boleh usaha bagi dapat keperluan hidup dia di dunia. Karena orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang dimuliakan Allah. Lalu orang yang berkuasa harus memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memudahkan segala urusan, memenuhi segala keperluan dan hajat mereka. Kemudian thumma atba'a sababa. Tadi dia sampai satu tempat dah. Dia dakwah, pindah pula, teruskan perjalanan sampai ke tempat terbit matahari pula. Maknanya bukan dia pergi hujung tu dengan hujung tu je tak. Maknanya sepanjang perjalanan tu banyak tugas dia buat. Dia singgah kampung ni, dia singgah pekan tu, dia pergi tang bukit ni apa semua. Dia pergi semua panjang perjalanan tu lah. Kalau kita abang pergi Kuala Lumpur, pergi Kuala Lumpur saja ke? Tak Monti kek gantang lah, kena apa? Jambu lah, apalah, tak nak sampai tu habisnya nak. Monti kencing ni saya cerita lah. Semua dalam perjalanan tu ada tempat tujuan asal dan persinggahan-persinggahan yang dilakukan oleh Iskandar Dzulqarnain. Wallahu a'lam. Hadis ke-27, di antara dosa besar ialah menyakiti orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minggu lepas kita tak baca hadis. Bulan lepas ni. Pertama kita kena faham apa makna wali. Yang kata wali ni, fahaman orang kita ni terhad kepada tok wali. Mana orang yang ada benda-benda hebat, karamah disebut. Ya, walau tu memang makna dia wali, tapi secara umum wali ni bahasa Arab dia adalah bermaksud orang yang menjaga dan orang yang dijaga. Wali yang menjaga, wali juga yang dijaga. Maksud yang pertama dalam bahasa Arab. Maksud yang kedua, wali ni ialah orang yang dikasihi, kekasih. Maka tentulah siapa yang menjaga sesiapa, dia akan kasih kawan tu. Maka orang yang dia kasihi, dia akan letak di hadapan mata dia. Dia jaga sungguh. Sebab itu waris atau mak ayah ni disebut sebagai wali, terutamanya ayah. Kenapa? Kerana ayah memang kena sayang anak, dan memang sifat ayah sayang anak. Yang kedua, dia kena jaga maslahat anak-anak dia. Dia bukan tok wali waktu nak akad nikah. Kita ni kalut tang tu belum nikah tu, anak perempuan lagu mana pun dia tak kata apa. Main nikah, ni wali saya. Waktu dia duduk hidup tu, dia tutup aurat kada, dia berkawan dengan siapa, dia rabat motor siapa, dia balik pukul berapa tengah malam. Subhanallah. Pahaman kita tentang sesuatu sangat cetek, lalu dia menjadikan kehidupan kurang sempurna. Moga-moga Allah jaga kita semua orang yang beriman. Baik, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab dia Bustanul Arifin, dia terang bab wali ni panjang, hampir separuh kitab dia terang. Dia kata jangan tertipu dengan keajaiban yang ada pada seseorang lalu kamu anggap dia wali. Hanya kerana dia tak pernah sakit, tok wali. Hanya kerana dia ada karamah,
Didakwa dia boleh meresap ke kebai ke, boleh terbang ke, lalu jadi wali. Dah berapa banyak yang guna syaitan dan jin dalam urusan macam tu. Wali ni kata Imam Nawawi, siapa yang beriman kepada Allah dan taat kepadanya, tinggalkan segala kemungkaran, dialah wali Allah. Dan karamah ni kemuliaan tertentu yang Allah bagi kepada salah seorang kekasihnya, bukanlah semata-mata berbentuk benda yang pelik. Dia ni bila pelik baru wali, tak juga. Allah bagi dia kemudahan dalam beribadah, itulah karamah yang paling hebat. Ada orang yang payah beribadah. Payah ni dari segi apa? Mayang tak boleh nak khusyuk, doa dia tak rasa apa. Dia kan baca doa, dia tak berdoa, dia baca doa. Dia pun tak tahu dia kata apa. Aku minta apa pun tak tahu. Tu baca doa. Itu kita kena berdoa. Doa ni minta. Bila nak minta kena faham lah. Kalau kita pi Jabatan Pendaftaran Negara, pi pejabat dia, nak buat pasport, dia ada kaunter pasport dia, kena pi immigration contohnya. Pi nak buat IC, pi immigration, bawa main borang Jabatan Pendaftaran Negara. Ada dia nak terima? Dia tak terima. Kita ni tak faham ni. Maka mana mungkin permintaan kita sendiri tak faham macam mana Allah nak makbulkan. Itu kena ada satu ilhah, bersungguh-sungguh meminta. Ala kulli hal, Allah bagi seorang tu mudah beribadah. Dekat nak azan dia dah ingat duk bersiap nak pergi sembahyang ni, mudah untuk dia beribadah. Ada orang dia tak heran lah, dia tangguh hujung waktu baru sembahyang, kadang-kadang terlepas. Ya Allah, malu dia kalau tersingkap sikit daripada aurat dia, jaga sebut. Ni orang yang Allah bagi karamah kepada dia. Baik, orang yang macam ni dikasihi oleh Allah, dan janganlah bermusuhan dengan mereka. Tu kita kata kawan-kawan masjid kita ni adalah orang yang paling baik lah dalam hidup kita. Tiap-tiap hari semayang sebelah kita, di belakang imam yang sama, mengaminkan doa yang sama, belajarnya. Maka memang tak boleh dah orang-orang masjid ni menyakiti antara satu sama lain, mengumpat, mengutuk, ada rasa benci kerana berlainan parti dan sebagainya. Itu tak boleh ada. Saya pernah sebut, kalau di masjid ni jadi tempat berkelahi hanya kerana nak jadi JK, nak apa semua, habis tak ada tempat yang selamat dah untuk kita tak berkelahi. Itu masjid saya cerita sungguh-sungguh kat mereka. Sebab apa? Berkelahi aku, report kau ni. Yang boleh selesai dalam mata saya lah. Masalah ada, mengurus apa pun ada masalah, selesailah cara Islam. Peburuk kau ni, kita main kuliah daripada bercerita pula. Ustaz, mereka tu payah Ustaz. Dan saya tak tahu, saya main mengejak, saya bukan nak karya ni. Kita sepatutnya masjid lah tempat paling selamat bagi semua orang. Maruahnya paling dijaga, hartanya paling terjaga, jiwa dia paling dijaga. Tapi kalau masjid pun orang main curi dah, tabung pun orang usung, motor pun orang angkut tengah duduk mengaji, habis tak ada tempat lain boleh selamat. Ada seorang ustaz kami di masjid Kuala Keting, motor dia parking dalam tu, belakang dia ada motor, main-main yang subuh. Ada CCTV masjid. Ada 2 orang Melayu lah, bukan Melayu berani kan masuk kawasan masjid. Mereka pun tak berani masuk. Dia boleh tu enjak motor ni, tarik motor ni pula kemas. Kalau apa takbir pun tak teruk macam tu, mayang tak lah kira orang duk main subuh daripada pulut. Kalau pun masuk takbir pun tak teruk, Allah bagi rezeki dia duk curi motor orang.
Ya Rabb. Ala kulli hal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah qala man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Sesungguhnya Allah berfirman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, siapa yang memusuhi kekasihku, aku akan memusuhinya, yakni aku akan perang dengan dia. Keras amaran Allah. Allah memiliki kekasihnya di kalangan hamba yang beriman, saleh, sering patuh dan tunduk, khusyuk dan tawadhu'. Ya Rabb. Mereka adalah para anbiya dan orang-orang yang beriman dengan para utusan tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada orang-orang yang Allah kasihi mereka, jika mereka itu bersumpah dengan nama Allah, Allah akan kabulkan setiap permintaan mereka. Kalau dia kata wallahi dia ni celaka orang tu, orang ni Allah jaga dan makbul sungguh, maknanya bahasa kita lidah dia masin sungguh. Lepas tu orang yang baik dia payahlah nak doa keburukan dekat orang. Tapi kalau orang buat tak baik ke dia, kalau dia ambil hak dia, berdoa keburukan, Allah tak akan teragak-agak memakbulkan permohonan dan permintaan dia. Menyayangi mereka akan disayangi oleh Allah, namun memusuhi mereka akan dimusuhi oleh Allah. Maksud Allah memusuhi orang yang memusuhi kekasihnya adalah dengan mencabut keberkatan dari hidupnya, menyukarkan kehidupannya, dan menyediakan azab yang pedih untuknya di akhirat kelak. Memusuhi kekasih Allah adalah dengan membenci mereka, menyakiti perasaan dan tubuh badan mereka, menghasut orang ramai untuk memperlekehkan mereka, dan tidak patuh kepada saranan dan arahan kekasih-kekasih Allah. Allah telah memberi contoh yang banyak tentang golongan ini, seperti Bani Israel yang ditukar menjadi babi dan beruk kerana melanggar arahan Nabi Musa agar tidak menangkap ikan pada hari Sabtu. Nabi Musa, Nabi kekasih Allah, main cerita kata hari Sabtu adalah hari khusus buat ibadah, jangan turun tangkap ikan. Ikan pula bila hari Sabtu orang tak tangkap dia main banyaklah kok darat, kok rapat, kok pantai, menggiurkan. Akhirnya mereka terjun tangkap ikan. Apa jadi? Ditukar menjadi binatang yang paling jelek, babi dan beruk. Kata Allah, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui bagaimana buruknya akibat orang-orang di antara kamu, yakni di kalangan orang Yahudi, Bani Israel, yang melanggar larangan pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera-kera yang hina. Demikian juga kesudahan bagi sebahagian besar pembesar Quraisy yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka terbunuh di medan Badar dan dicampak ke dalam telaga, mati dalam keadaan hina, dipenggal kepala, dan kubur mereka adalah dalam telaga sahaja. Semoga Allah golongkan kita di kalangan kekasihnya dan di kalangan orang-orang yang mencintai kekasihnya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.